Baik, berikut ini adalah kisah pengalaman datangnya dari seorang pendengar yang menetap di salah sebuah kondominium di Singapura. Saya tak nak sebut nama kondominiumnya, tetapi inilah cerita yang diceritakan oleh pendengar ini. Kata teman kita ni, namanya Sufina. Sufina kata, apa khabar KC, juga pendengar Misteri Jam 12. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KC kerana sudi membaca, mengetengahkan pengalaman saya ini, dan saya mohon maaf kalau bahasa Melayu saya tidak begitu sempurna, tapi saya akan cuba sedaya upaya. Bagus, tak apa. Bagus, mencuba terlebih baik daripada tidak mencuba langsung lah. Jadi kata Sufiana, saya tinggal di salah sebuah kondominium, nama kondominiumnya disebut, saya tak nak sebutkan lah. Tapi Casey, berita ini berlaku sejak 2 bulan yang lalu, apabila dilaporkan ada penampakan dalam salah sebuah bilik. Bilik dimaksudkan adalah bilik sauna di kondominium saya. Ada kolam renang, tepi kolam renang tu ada tempat salin pakaian. Jadi sebelum masuk dalam tandas tu ada bilik sauna yang kecil untuk wanita, dan juga ada bilik sauna untuk lelaki. Jadi apa yang berlaku, kisi penampakan yang menakutkan berlaku dalam bilik sauna untuk wanita di kondominium ... Saya pada mulanya dengar cerita ini daripada seorang pakcik security yang bertugas. Dia katakan heboh sangat. Dia tanya, kau tahu tak tentang ada cik kak dalam bilik sauna? Jadi saya terperanjat. Pakcik ni sering kali saya berbual dengan dia. Kalau saya balik pulang kerja, akan kita berborak-borak lah. Kadang-kadang saya takut kisi. Jadi suami belum balik, saya sempat turun bawah berbual-bual dengan pakcik ni sementara menantikan suami saya pulang dari tempat tugas. Jadi bila pakcik ni berbual dengan saya, dia katakan ada beberapa penduduk kondominium ... ini komplain, beritahu dalam ada sighting ataupun penampakan wanita berpakaian putih dalam bilik sauna tersebut. Pada mulanya, salah seorang dari mereka terkena. Dia tak beritahu siapa, salah seorang penduduk lah. Jadi dia katakan penduduk yang terkena itu telah pun memanggil beliau supaya bergegas tolong dia tengok dalam bilik tersebut ada seorang gadis. Jadi kata nama pakcik ni, Pakcik Sulaiman, bertugas sebagai pengawal keselamatan. Dia kata, saya pun tolong. Saya pergi bantu budak Cina ni yang katanya ternampak sesuatu. Bila saya buka pintu bilik sauna tersebut, memang dalamnya panas, berbahang lah sebab dia baru gunakan. Jadi saya tanya ada apa? Dia kata awal tadi bila dia masuk dalam bilik ni memang ada seorang perempuan sedang duduk. Tiba-tiba yang menakutkan ni apabila wanita tersebut mula membuat dia rasa takut. Jadi kata Sufiana, dia tanyalah pada pakcik ni apa yang budak tu nampak benda tu lakukan. Budak tu mula cerita. Dia kata dia ternampak wanita dalam bilik sauna tu sedang duduk, kemudian dengan perlahan-lahan dia membuka, dia nganga mulutnya, makin lama makin besar, dan kemudian menakutkan budak ini pun lari keluar mendapatkan bantuan saya. Jadi saya pun datanglah untuk melihat, tapi dalam bilik itu kosong, tidak ada sesiapa. Kali selanjutnya, bilik sauna tersebut ada penampakan kakak cantik ataupun makhluk halus yang saya tidak pasti. Saya sedang buat clocking, kata Encik Sulaiman. Ya, kata yang diceritakan oleh Encik Sulaiman kepada Sufiana. Jadi di sini, bila Encik Sulaiman sedang buat clocking, dia terdengar ada bunyi perempuan pekik sekuat-kuatnya. Jadi Encik Sulaiman bergegas ke arah bunyi pekikan tersebut. Bila sampai memang sah pekikan tersebut datang dari bilik sauna wanita. Seorang wanita Cina juga keluar. Ketakutan, menggigil satu badan. Dia tunjuk dalam tu ada sesuatu. Dan dikatakan oleh Sufiana, untuk pengetahuan kisi, pihak berkuasa kondominium tersebut telah pun memanggil seorang tawis mang untuk seolah-olah semah bilik tersebut. Tapi hingga ke saat ini dah masuk 2 bulan lebih, bilik sauna itu tidak ada seorang pun menggunakannya, dan saya pun takut kisi. Untuk pengetahuan kisi, rumah saya bawah tu adalah bilik sauna yang dimaksudkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar
merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NJ12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Peringkat dia 897 dari Sofiana di kondominium yang dia tinggal ni 2 bulan yang lalu sampai sekarang tak ramai orang ataupun tak ada orang berani sekarang ini menggunakan bilik sona sampai pihak pengurus kondominium tersebut telah pun memanggil, kata Sofiana, seorang tawis monk untuk membantu semah tempat itu. Dan penduduk-penduduk yang terkena itulah ketakutan trauma mungkin. Yalah, siapa tak nak tak takut masuk dalam bilik sauna, tengok ada members lah, okeylah duduk nak panaskan badan, nak buang peluh lah. Jadi sedang duduk tengok wanita ni mula diam kat situ. Lama kelamaan dia nganga mulutnya, makin besar, makin menakutkan. Lebih baik burung tiung makan betik, belah pun cantik. Kalaulah saya tahu tentang sauna yang ada penampakan seorang gadis, saya pun takkan gunakanlah. Itulah pendengar-pendengar yang berkongsi pengalaman. Dan saya nak tanya anda lah tentang bilik-bilik sauna ni. Pasti kondominium ni ada kolam renang. Ada yang dibenarkan mandi selepas sampai larut malam, ada yang tak dibenarkan. Ada masa-masa tertentu. Dan saya nak tanya anda, adakah anda berani tak nak mandi laut waktu malam? Yalah, mungkin ada barbecue di tepi pantai ni dan terasa nak mandi laut ni, adakah anda akan masuk dalam air laut ni, pantai ni lah, tepi pantai ni, anda akan mandi berenang sekejap lah di waktu malam, mungkin selepas waktu maghrib lah, bila matahari dah tak ada lah. Jadi adakah anda berani melakukannya ataupun tak apalah, kisi kirim salam saja. Baik, saya akan terus jawab panggilan. Anda boleh hubungi saya, tapi sekarang ini ada kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan sebelum kita berehat dengan beberapa pesanan yang akan disampaikan. Okey, di sini ada kiriman SMS daripada Encik Said Alatas berkongsi peristiwa. Wah, dah lama tak dengar khabar Encik Said Alatas. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Said Alatas dan Kisi, apa khabar? Dah lama saya tidak berkongsi kerana sibuk sedikit dengan kerja seharian. Tapi namun bagaimanapun saya tetap mendengar Misteri Jam 12 menerusi saluran YouTube. Wah, kencang Kata Encik Said Alatas, saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Baru saja saya merawat budak ini. Dia telah pun mendapat satu audio klip. Audio klip ini adalah seorang wanita yang kena rasuk dan adalah upacara perubatan semua, bacaan-bacaan. Jadi Kisi, apa yang berlaku? Si budak perempuan ni, pesakit saya ni, dia telah pun download audio klip orang kena rasuk ni ke dalam iPod beliau. Apa yang berlaku? Malam tu sebelum dia tidur, dia baring sambil dengar audio klip rasukan. Panjangnya lebih kurang 15 minit Kisi, kata Encik Said Alatas. Jadi bila dia dengar, ini yang diceritakan dan saya dapat tahulah oleh ibunya. Bila si budak ni, budak A lah kata Encik Said Alatas, mendengar rasukan tersebut, campurlah bacaan-bacaan iaitu ayat-ayat ruqyah yang terdapat dalam audio klip tersebut. Budak ni menjadi panas. Ini kerana dalam badan budak ni ada sesuatu yang ditinggalkan oleh arwah neneknya. Setelah dia dengar audio klip, tak semua, saya rasa mungkin setengah jalan, bila si Pak Imam ataupun ustaz tersebut dalam audio klip membacakan surah-surah ruqyah, budak ini mula berubah.
berubah dari segi perwatakannya. Dia bukan lagi anak kepada kakak yang telefon saya. Malah dia adalah saka yang diturunkan oleh arwah neneknya kepada dia. Tidak seorang ahli keluarga pun yang tahu Dini ada saka. Tapi itulah hakikatnya. Yang hairan bila ibunya waktu malam ni nak masuk ke dalam biliknya. Sebab apa? Dia terdengar sesuatu dalam bilik. Pada mulanya dia fikirkan anaknya sedang menonton sesuatu. Sebab terdengar sesuatu dan ibunya pun langsung pergi ke bilik anaknya. Bila dia buka pintu, alangkah terperanjatnya Kisi. Anaknya sedang duduk di atas almari. Almari kecil, duduk bersila sambil mukanya memandang ke arah cermin dan kemudian dia menyikat-nyikat rambutnya. Ibu buka lampu, kemudian ibunya menegur tapi anak langsung tak layan. Dan dipendekkan cerita, saya dipanggil turun ke tempat kejadian iaitu rumah budak, rumah kakak yang anaknya dirasuk. Bila sampai di sana, saya cuba periksa dan cuba berbual-bual. Makhluk itu memang jenis yang degil dan periksa, rupa-rupanya abang dia dapat tahu di MP3 ataupun di alat iPod Touch yang dimiliki oleh budak ini ada audio klip tentang orang kena rasuk. Bila saya dengar terperanjat Kisi, ada surah-surah ruqyah yang penuh, ada juga benda itu mengilai, meraung kesakitan, meminta tolong dan sebagainya. Saya ingin menasihatkan kepada pendengar-pendengar Ria supaya jangan mendengar audio klip sembarangan, khususnya kalau ada bacaan-bacaan ruqyah, khususnya kalau ada orang yang kena rasuk. Kadangkala kita tak tahu yang dalam badan kita ada sesuatu dan ini akan menjadi satu triggering factor yang akan membangkitkan benda yang sedang tidur. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Said Al-Atas.